terdapat pada diri seseorang, ia merasai kemanisan iman. Siapa yang cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya lebih daripada cintanya kepada yang lain. Siapa yang cintanya kepada orang lain hanya kerana Allah dan bukan kerana suatu tujuan duniawi, dan ia membenci kembali kepada kekufuran selepas Allah menyelamatkannya daripada kekufuran, sebagaimana bencinya akan dicampakkan ke dalam api. Riwayat Muslim. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wahai Tuhanku, bagimu segala pujian sebagaimana yang selayaknya dengan kebesaranmu serta keagunganmu, kekuasaanmu. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wahai Tuhanku, bagimu segala pujian sebagaimana yang selayaknya dengan kebesaranmu serta keagunganmu, kekuasaanmu. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Aku rida Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku rida Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama,
Tuhan sebagai Nabi dan Rasul. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi IKIM Inspirasi Emporia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada para pendengar yang masih setia bersama kami yang baru buka radio pada waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur Alhamdulillah. Selamat datang kepada anda dan kita berada di jam yang kedua Mona untuk pertemuan Destinasi IKIM, dan seperti biasa di setiap hari Khamis petang kita ada rancangan Imanuna. Iman kami akan kita dengarkan perkongsian ilmu oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ya, Alhamdulillah. Dan untuk petang ini, Doktor akan bincangkan tentang tajuk dosa-dosa besar. Betul. Kita akan sama-sama boleh saksikan di Facebook Live IKIM FM, dan juga ada soalan pertanyaan boleh hantarkan kepada kita di beberapa platform media sosial kita. Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, nantikan bersama-sama rancangan Imanuna selepas ini. Ya Nabi salamun alaika, Ya Rasul salamun alaika, Ya Habib salamun alaika, salawatullahi alaika, Ya Nabi salamun alaika, Ya Rasul salamun alaika, Ya Habib salamun alaika, salawatullahi alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين، من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين، حولك الصافي المبرد بردنا يوم النشور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ما رأينا العيس حنت بالسراء إلا إليك، والغمامة قد أظلت والملا صلوا عليك. عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات، رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات. يا نبي سلام يا نبي الله، يا رسول سلام يا شفيع الله، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Kuala Terengganu 100.2 FM. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia.
Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio City Kefahaman Islam Malaysia, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, syukur. Alhamdulillah Mona. Kita nak bawakan lagi pertemuan di hari Khamis petang ini. Seperti biasa jadual kita ada rancangan Imanuna. Iman kami akan kita highlight lagi perbincangan ilmu bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Ya, ada talian pada waktu ini. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair, kaifa halukumah? Alhamdulillah bikhair insyaallah. ونحن دائما معك في الاستوديو. إن شاء الله الحمد لله ولا تنسى يعني دعاء لي إن شاء الله. وأنت أيضا ادعو لنا. آمين آمين. دعاء الصالحين مقبول إن شاء الله. آمين. Amin. InsyaAllah doktor. Terima kasih doktor. Masih lagi bersama kita pada petang ini dan kita nak teruskan lagi bersama-sama dalam rancangan Imanuna untuk kita bawakan rujukan kita seperti biasa, kitab Tuhfatur Ar-Raghibin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya, dan untuk waktu ini kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Para pendengar boleh tonton di situ dan juga soalan, pertanyaan boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, kita nak bukakan tajuk kita pada petang ini iaitu berkaitan dosa-dosa besar. Macam mana ni? Cakap tentang dosa ni dia ada juga pembahagian-pembahagian dia kan? Ya. Jadi jom sama-sama kita dengarkan dahulu mukadimah untuk tajuk ini, doktor. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang terhormat Datin Mona, pada saudara Syafiq, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap alim ulama, para a'imah yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa mendengarkan rancangan Imanuna bersama kami pada setiap petang hari Khamis. Dan alhamdulillah kita pada hari ini telah sampai pada muka surat 85 daripada kitab Tuhfatur Raghibin karangan Syekh Arsyad Al-Banjari. Kita tinggal 3 atau 4 pertemuan saja lagi kita akan menghatamkan kitab ini, dan insya-Allah pada minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan umumkan apa kitab kita selanjutnya untuk tahun depan, dengan harapan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam ilmu akidah ini, mengukuhkan iman kita dalam rancangan Imanuna juga. InsyaAllah istiqamah sentiasa memberikan yang terbaik kepada pendengar sekalian. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin. Kita berada pada muka surat 85 yang mana daripada item ke-6 daripada dosa-dosa besar. Yang mana mu'alif berkata termasuk dari dosa besar juga adalah minum arak jikalau sedikit sekalipun. Jadi ini membahas tentang salah satu dosa besar adalah minum khamar. Arak ini adalah khamar atau minuman yang memabukkan. Kita panggil bahasa Melayu ni minuman keras lah. Maka dalam hal ini ia adalah diharamkan secara ijma', bahkan ma huwa ma'lum minad din bidarurah. Iaitu suatu perkara yang kita tahu secara pasti dan tidak dipertikaikan tentang keharamannya. Barang siapa yang mempertikaikan keharamannya berarti mengatakan bahawa khamr itu adalah tidak haram, misalnya, maka ia dapat menggugurkan iman seseorang, kerana ini adalah perkara yang mahuwa maklum minadin bidarurah. Walau sedikit sekalipun ia adalah haram. Yang ketujuh adalah minum barang yang memabukkan yang banyak sekira-kira hasil mabuk, walaupun ia lain daripada arak sekalipun. Jadi dia bukan minuman arak,
tapi dia juga dapat memabukkan apabila sampai kuantiti tertentu. Maka minuman tersebut itu juga adalah diharamkan. Diharamkan juga berarti termasuk di dalam kategori ini seperti nabih, wak misalnya. Dan juga seperti di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin yang memberi contoh-contoh lain yang diharamkan oleh ulama, tapi adalah kerana li ghairihi bukan bizati. Kalau khamar tu bizati kerana zat dia itu memang dah haram, tapi li ghairihi kerana ada ilat yang sama dengan khamar yang menyebabkan dia haram. Seperti mengambil barang-barang yang terlarang, iaitu seperti dadah, kokain, heroin dan sejenisnya, juga membuat mabuk, menghilangkan akal dan memberi ketagihan yang yang sangat-sangat berbahaya. Dan perkara ini jelas diharamkan di dalam Islam dan dia adalah disepakati oleh fuqaha pada zaman dahulu dan pada hari ini. Nah, contoh bahasa dulu, istilah yang dia guna adalah afyon. Afyon lah, opium. Opium atau afyon. Nah, itu contoh dia. Okey, yang ke-8 adalah mencuri harta orang kadar yang mewajibkan potong tangan. Maksud dia apa? Termasuk termasuk dosa besar lagi adalah mencuri harta yang kadar harta itu menyebabkan ada hukuman, iaitu potong tangan. Kerana mencuri harta ini dibezakan. Jadi bukan semua asariqatu itu dipotong tangannya, bukan. Bukan sama ada pencuri lelaki atau perempuan itu terus dipotong tangannya, tidak. Tapi ada kadar jumlah harta tersebut. Kalau harta itu capai pada kadar yang menyebabkan dia boleh boleh dihududkan atau dikenakan had hukum potong tangan, maka melakukan percurian harta dengan seperti itu adalah termasuk dosa besar yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mencuri harta yang sedikit, maka iaitu dosa kecil. Tapi kalau contohnya dia mencuri harta yang sedikit, misalnya dia curi 2 sen, 5 sen, 10 sen, misalnya, atau dia mencuri perkara yang kecil seperti sepotong roti sahaja atau 1 biji buah misalnya dia mencuri, maka ia adalah dosa, tapi dosa kecil. Kata Hulaimi, melainkan jika orang yang dicuri hartanya itu miskin, maka mencuri hartanya itu dosa besar. Kerana dia menzolimi orang miskin tadi. Contoh dia mencuri benda yang kecil sikit tapi daripada orang miskin. Contoh dia, orang miskin tu dia adalah 5 biji apple untuk dia makan dengan dia dan anak-anak dia. Datang pencuri, dia ambil apple 5 biji apple tu. Walaupun sikit dan kecil, tapi kerana menyebabkan orang miskin tu akan susah, maka ia menjadi dosa besar. Dan ini adalah yang kita takutkan, dosa-dosa ini. Kerana apa? Dia mula dengan mencuri dan nanti dia perbuatan maksiat yang lain kepada haram yang lain, seperti melakukan kezinaan yang lain, dalam kekufuran. Kerana apa? Kerana memakan harta curian adalah perbuatan yang haram, ia akan sebati dengan darah dan daging, menyebabkan hati orang ataupun kulit jadi hitam. So kita kena tahan, na'udzubillah min zalik. Jangan sampai ada niat untuk mencuri itu tak boleh. Sama ada mencuri hakiki seperti mencuri macam ni, atau mencuri majazi seperti tanda tangan dapat duit banyak. Itu pun tak boleh juga. Yang dipanggil dengan corruption atau korupsi, rasuah dan lain-lain. Ini perkara yang perlu atau wajib untuk kita jauhi dan takuti, kerana dia akan merusak bangsa dan mencuri harta rakyat. Itu juga perkara yang diharamkan di dalam Islam. Yang ke-9 adalah menukas. Menukas itu menuduh. Kalau bahasa Arab dia qazaf. Qazaf, seseorang dengan berbuat zina tapi tidak membawa 4 saksi lah. Maksudnya apa? Seseorang itu menuduh, keluar dari mulut dia. Dia keluar dari mulutnya, Fulan bin Fulan melakukan zina. Misalnya dia, ada saksi tak? Tak ada saksi. Ya, sure dah. Tak boleh tipu dah. Misalnya dia, tak kisahlah macam mana. Ada video ke tak ada video. Ada rakaman tak ada rakaman. Itu termasuk qazaf. Dan
Waktu mungkin awal-awal dalam dunia moden ni orang kata, ni syariat Islam tak logik, kena ada 4 orang baru boleh nak tuduh zina. So kalau tak ada, hanya ada video, tak boleh nak tuduh zina. Sekarang kita pada hari ini justru dah dapat buktikan bahawa berapa banyak video-video kadang dibuat pun boleh dipalsukan. Oleh sebab itulah sama sekali dalam bab menyebut aib perbuatan zina tersebut, menuduh tanpa 4 saksi adalah hukumnya termasuk dosa besar. Adalah termasuk dosa besar, dan bahkan kalau dalam kitab fiqh, orang tersebut boleh kena khotan, boleh kena tajlid, dijilid sebanyak 80 kali kalau tidak salah, atas tuduhan qadhaf yang tidak membawa 4 saksi. Dan 4 saksi itu pun sangat ketat. Ketat. Dia kena kisah dia sama, tak ada penghalang, dia lihat dengan mata dia sendiri dan lain-lain. Okey, yang terakhir adalah jadi saksi dengan dusta. Ini nama dia syahadatuz zur. Syahadatuz zur, dia jadi saksi dengan dusta yang menyebabkan termasuk dalam mahkamah lah maksud dia. Dia menyaksikan, aku melihat si fulan-fulan melakukan ini, padahal dia tidak, dan ini adalah perkara termasuk dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, insya-Allah. Itu dia, ada perbezaan tu, dosa kecil dan juga dosa besar. Namun ianya dikategorikan sebagai dosa. Itu kena ingat tu kan Mona. Nak kita ini nak tanggung dosa-dosa yang orang kata memang tak perlu pun untuk kita, sebab apa? Kita nak pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekalkan keimanan kita. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini doktor dan para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api neraka. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami pada waktu ini Destinasi IKIM untuk rancangan Imanuna. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM, dan kita nak sambung lagi dengan tajuk kita pada petang ini iaitu dosa-dosa besar. Jom kita hayati lagi bagaimana doktor yang dikatakan dosa-dosa besar ni. Silakan doktor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-11 dosa besar adalah merampas harta kerana sabda Nabi Muhammad SAW, man inqata'a shibran minal ardi zulma tawwaqahullahu iyyahu yaumal qiyamah min sabi aradin. Bermaksud barang siapa mengambil sejengkal daripada bumi milik orang dengan aniaya, nescaya digalang-galangkan Allah Ta'ala bumi itu akan dia pada hari kiamat daripada 7 petala bumi. Jadi dari sini kita boleh kiaskan. Maka dikiaskan atas merampas bumi, merampas harta yang lain daripada bumi. Jadi mana-mana orang yang merampas harta adalah dilarang, adalah termasuk dosa besar. Yang tanpa hak lah. Lainlah contoh dia, ada orang dia telah mengambil atau mencuri harta orang lain, lalu dia dihukum bersalah dan harta itu diambil secara paksa untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka ini adalah mengambil dengan hak, itu tak ada masalah. Tapi kalau mengambil tanpa hak, ini yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Yang ke-12, lari daripada saf peperangan dengan syaratnya. Iaitu apa? Ketika orang pergi berperang, mujahidun fisabilillah, kerajaan telah mengumumkan bahawa bersama-sama untuk pergi melindung negara ini daripada serangan penjajah misalnya dia. Lalu di dalam askar yang bersama berangkat ini, tiba-tiba dia takut, dia tunggu orang semua tengah lela, dia pun lari. Lari ini menyebabkan dia dipanggil sebagai orang yang lari daripada barisan perang. Deserters ni lah. Deserters ini adalah termasuk daripada orang yang lari daripada saf peperangan. Ini dianggap sebagai dosa besar juga di dalam Islam. Okey, yang ke-13 adalah makan harta riba. Ini makan harta riba. Jadi riba ini adalah keharamannya sama seperti barang-barang dosa besar yang haram lainnya. Jadi jangan anggap remeh, jangan anggap riba ini benda yang kecil. Maka haram untuk makan riba. Riba ni ada beberapa jenis. Contoh dia ada riba fadl, ada riba qarat, ada riba banyaklah jenis, nasiah dan lain-lain. So riba ini paling mudahlah hari ini yang selalu kita anggap sebagai riba adalah seperti seseorang pinjam duit RM100 tapi dia syaratkan orang yang pinjam tadi untuk mengembalikan RM150. Lambat 2 bulan naik interest. Bunga naik. Ini adalah jelas duit riba yang diharamkan di dalam Islam. Orang yang makan riba ini termasuk orang-orang yang batil dan yang zalim. Maka hukum makan riba ini adalah dosa besar. Kita alhamdulillah di Malaysia ini telah dianugerahkan sebagai salah satu negara yang paling maju di dalam perbankan Islam dan keuangan Islam, Islamic Finance. Maka sebaiknya kita kekallah usaha untuk mencari yang halal sahaja, bukan yang haram. Dan jauhilah perkara yang syubhat. Dan kalau ada yang kata, Ustaz, ada fatwa kata boleh makan duit bank riba, riba bank. Buktinya fatwa ulama seperti sekian dari UC Al-Azhar ke atau UC yang lain. Ketahuilah bahawa fatwa itu datang dalam konteks ketika belum ada sistem perbankan Islam. Iaitu setelah zaman penjajahan Eropah,
negara-negara Islam yang dijajah oleh Eropah mengikuti sistem bank yang dibuat oleh konvensional tersebut dan kita ikut dan terjerumus di dalam riba. Tapi setelah majunya umat Islam, kita dah siapkan bank-bank institusi keuangan Islam yang menyelamatkan kita daripada makan harta riba. Okey. Lalu yang ke-14 adalah makan harta anak yatim. Yang ada anak yatim, jaga anak yatim, makan harta anak yatim. Mentang-mentang dia itu adalah orang budak kecil, miskin, tak tahu atau tak dia tu kaya tapi tak tahu yang dia ada harta banyak. Orang yang jaga tersebut sengaja mengambil lebih. Dia ambil masuk poket dia yang banyak. Dia bagi suap sikit je kat budak tersebut. Dia ambil duit yang banyak. Ini adalah makan harta anak yatim, dosa besar. Yang ke-15 adalah derhaka akan ibu bapa. Ini adalah perkara yang dah jadi common pada hari ini. Ada anak yang siap saman mak bapak dia kat dalam mahkamah. Ini anak derhaka. Na'udzubillah min zalik. Ada yang dengan macam-macam. Kita tidak boleh. Kerana apa? Dalam ayat Al-Quran Allah SWT berfirman, janganlah engkau kata kepada mereka. Jangan kata Kalau kata pun dah tak boleh, pun dah tak boleh, apatah lagi sampai membentak atau memukul dan membuat perkara-perkara yang jelas menderhakakan ibu bapa. Ini kita kena ingatkan budak-budak kita. Budak-budak kita, anak-anak kita. Kat sekolah tu cikgu kena ajar, bagi tahu wajib untuk mentaati ibu bapa. Dan ibu bapa di rumah juga mengajar anak-anak wajib mematuhi guru di sekolah. Yang ke-16 adalah dusta atas Rasulullah SAW. Kerana apa? Ada hadis, man kadzdzaba alayya mu'tamidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan keadaan sengaja, maka aku siapkan dia tempat duduk dia yang diterbuat daripada api di api neraka nanti. Jadi berdusta atas Rasulullah SAW adalah termasuk dosa besar. Yang ke-17, menyembunyikan dirinya daripada jadi saksi dengan tiada uzur padahal ia tahu akan yang disaksikan dan ia patut jadi saksi. Jadi ada orang dia saksikan satu kejadian, dia boleh naik jadi saksi tapi dia sengaja tidak mau bangkit jadi saksi tapi tak ada uzur. Kalau ada uzur kerana kalau dia pergi mahkamah nak jadi saksi, dia akan dibunuh, itu lain. Dia takut atas nyawa dia. Tapi kalau dia tak ada uzur, dia malas sahaja, tak suka sehingga kan ada orang terzalimi padahal dia tahu yang hak yang terjadi, maka ini dianggap sebagai orang yang zalim dan dia juga termasuk orang-orang yang berbuat dosa besar. Jadi kita kena ada budaya sebagai sivil, sebagai masyarakat yang sivil, yang ada kesadaran sivilnya, ada kesadaran sosialnya, di mana kalau ada kesalahan dan kita menjadi saksi, kita siap menjadi saksi untuk menegakkan yang hak dan menjauhkan yang batil. Apa rasa kalau kita yang dizalimi, lepas tu ada orang lain tidak mahu menjadi saksi? Apa rasanya? So jangan lari jadi saksi. Kalau terpaksa jadi saksi, jadilah, kerana ia untuk menyelamatkan orang yang dizalimi. Yang ke-18 adalah berbuka puasa Ramadan dengan tiada keuzuran. Pada bulan Ramadan puasa sengaja buka puasa tak ada uzur. Ini dosa besar tuan-tuan. Yang ke-19 bersumpah pada mengambil harta orang dengan dusta kerana sabda Nabi Muhammad SAW, man halafa ala mali mri'in muslimin bighairi haqqih laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa bersumpah atas harta seorang muslim dengan tiada sebenarnya, nescaya ia bertemu Allah Ta'ala di dalam akhirat padahal ia murka atasnya. Dia jumpa dalam keadaan murka. Jadi kita tak nak bertemu Allah SWT yang mana Allah SWT murka dengan kita dan memasukkan kita dalam api neraka. Dalam hadis yang panjang juga, man iqtata'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nara wa harrama alaihi al-jannata faqala lahu rajulun wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah qala wa in qadiban min arakin. Iaitu maksudnya dari Abu Umamah bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil hak orang Islam dengan sumpahnya yang dusta, syahadatul zur, iaitu sumpah yang dusta, maka senya diwajibkan Allah Ta'ala baginya neraka dan diharamkan Allah Ta'ala atasnya syurga. Maka sembah seorang sahabat
Maka bertanya seorang sahabat, maksud dia, walaupun ia sesuatu yang sedikit sekalipun ya Rasulullah, maka sabdanya walaupun ia ranting kayu arak sekalipun. Jadi walaupun kecil, jangan sampai kita sumpah atau naik saksi pada perkara yang batil. Memutuskan keluarga daripada apa yang sudah beradat pada perbuatan kebajikan dan berkasih-kasihan. Jadi ada keluarga dia bersama lalu memutuskan hubungan silaturahim. Ini termasuk dosa besar, memutuskan silaturahim. Yang ke-21 adalah khianat pada menyukat atau pada menimbang atau pada membilang sesuatu dengan mengurangi atau melebihi. Jadi contoh dia, kita tengah timbang barang atau lain-lain, kita sengaja menipu dengan menambahkan atau mengurangkan dan lain-lain. Ini adalah menyebabkan seseorang itu terbuat khianat yang mana ia juga adalah dosa besar. Ini contoh dia. Beli kredit, misalnya dia beli kredit RM10 masuk jadi RM9.50. Misalnya dia. Ini mungkin termasuk perkara yang boleh menjadi batil. Ataupun misalnya kita jual barang, lalu orang itu letak tepung, tapi dalam tengah-tengah tepung tu misalnya dia ada beberapa batu kerikil yang berat yang dia tak tahu, yang menyebabkan timbangan tepung itu semakin berat dan dia terpaksa bayar mahal. Balik-balik rumah, ada batu besar ni misalnya dia. Dan ini adalah termasuk perbuatan khianat yang merupakan dosa besar. Yang 22 adalah meninggalkan sembahyang fardu dengan tiada uzur. Wahai kawan-kawan, tuan-tuan, puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Solat fardu kena jaga. Imaduddin, tiang agama. Solat fardu kena jaga. Jangan tinggalkan solat fardu. Kalau tertinggal, qada balik. Ustaz, macam mana kalau saya ada tinggal 10 tahun Ustaz? Dari sejak balik sampai ni. Qada lah pelan-pelan. Sikit-sikit. Mana yang mampu satu hari solat. Kalau solat subuh, solat 2 rakaat dulu. Iaitu qada subuh yang lampau. Baru subuh yang ada. Zuhur, macam tu selagi mampu. Kalau dah memang mampu, solat je banyak-banyak untuk mengqadakkan terus qada yang telah lampau. Siapa tahu kalau kita ada hutang dengan Allah, supaya hutang itu dibayar dan Allah SWT menerima amal kita. Kita takut kita bertemu Allah SWT dalam keadaan muflis. Dalam keadaan banyak hutang bahkan. Banyak hutang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-23, mendahulukan sembahyang fardu atau mentakhirkannya daripada waktunya dengan tiada uzur. Sengaja mengawalkan waktu. Contoh dia, Zuhur masuk pukul 1 minit, pukul 1.3 minit. Dia solat pukul 12.30 sebab dia malas nak tunggu sampai 1 jam pukul 1.3 minit. Misalnya dia. Dan solat ini tak sah, justru bermain-main dengan ibadah dan itu adalah dosa besar. Atau dia sengaja ninggalkan solat dia sampai dah habis waktu baru nak solat. Berarti dia kena dosa dulu. Dan bila dia qada tu kira dia tak ada hutang, itu sahaja. Dosa itu tetap kekal dan dia perlu kepada taubat daripada perkara tersebut. Tapi kalau ada uzur, contoh dia tidur pukul 12, qailulah lah misalnya. Sekali bangun-bangun dah asar. Ini adalah uzur. Okey. InsyaAllah, Syafiq, kita sambung setelah ini. InsyaAllah. Pasti kita akan sambung lagi dengan tajuk kita pada petang ini, iaitu dosa-dosa besar. Dan para pendengar, kita berehat sekali lagi untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Ini Pak Ya, pekebun kecil sawit. Pak Ya ada sijil MSBO yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan melalui MPOB. Dengan melaksanakan MSBO, persekitaran kerja selamat, hasil tinggi dan berkualiti. Daftar segera sebelum 31 Disember 2020 atau anda berdepan tindakan undang-undang. Hubungi hotline 03 8911 0192 atau nombor yang tertera. Juga boleh kunjungi pejabat MPOB berdekatan. Buku terbitan IKIM bertajuk Akal, Ilmu dan Pendidikan membahaskan hubungan antara akal, ilmu dan pendidikan berpandukan kerangka pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah.
Karya ini bermula dengan penelitian terhadap akal selaku lokus ilmu, sekaligus sasaran utama pendidikan. Antara isu-isu yang disarati adalah hubungan akal dengan khabar, akal sebagai pengendali dan pengawas diri, kemerdekaan akal, kemampuan akal untuk meneliti dirinya sendiri, kemampuan akal untuk memandang kehadapan, dan ilmu sebagai intisari akal. Turut dibicarakan adalah kaitan antara ilmu dan kuasa, serta kepentingan penguasaan diri sendiri yang terjelma dalam tradisi ilmu Islam sebagai ilmu akhlak dan ilmu ekonomi. Karya ini juga mengandungi perbincangan perihal akal dan ilmu dalam hubungannya dengan peranan bahasa dan karya-karya berbentuk syarah dan dalam kaitannya dengan pendidikan, khasnya pendidikan tinggi dan Islam. Anda boleh dapatkan buku ini di IKIM Niaga, www.ikimniaga.my. Hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 0362046389 atau 62046388. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun jika dimasukkan ke hospital. Manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, MySalam, MySalam. Perlindungan takaful percuma. Sukar untuk mendapatkan produk-produk keluaran IKIM di pasaran? Kajilah. Sabar dulu. Dengar ni. Cakap dengan saya ke? Ya, semestinya. Sekarang ada promosi buku IKIM. Diskaun? 40%. Hah? Serius? Tapi dekat mana? Layari je www.ikimniaga.my atau call 0362046389. Cepat. Tunggu apa lagi? 2 hari je. 11 dan 12 Disember ini. Okey, baik Encik Radio. Kenapa pula aku cakap dengan radio aku sendiri? Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Iman adalah merupakan salah satu rukun agama. Iman yang benar akan mensahihkan ibadah kita. Dengan iman yang teguh, kita tidak akan rasa susah ketika menghadapi dugaan. Bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, menerusi rancangan Imanuna setiap Khamis jam 5 petang hanya di Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Siti Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Imanuna. Ya, betul Muna. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat IKIM. Dan jom kita sambung sedikit lagi Doktor sebelum kita ambil soalan-soalan yang kita dapat di Facebook dan juga di WhatsApp konti IKIM. Ya, silakan Doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk nombor yang ke-24 daripada dosa-dosa besar. Ya. Ini supaya kita peringat dirilah. Peringatkan diri tu supaya tak terjerumus dalam dosa besar ini. Yang ke-24 adalah memalukan orang Islam dengan tiada sebenarnya. Memalukan orang Islam dengan tiada sebenarnya. Sengaja nak mock orang, nak troll orang, nak hina orang, nak malukan orang. Ini tak boleh. Tak boleh. Sama umat Islam tak boleh. Ini benda yang kita kena hati-hati. Kalau zaman dulu mungkin agak susah lah. Baling-baling kalau kita duduk, kita buruk-burukkan orang. Atau depan orang kita burukkan dia. Tapi yang ini, yang 24 ini, sekarang ini boleh wujud dalam bentuk media sosial. Ini yang bahaya. Yang ke-25 adalah menyumpah segala sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Adapun menyumpah yang lain daripada sahabat, maka iaitu dosa kecil. Iaitu apa? Menyumpah segala sahabat. Jadi sahabat Nabi SAW itu kita curse dia. Contoh dia, kita fasikkan dia, kita buruk-burukkan dia. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu saya nasihatkan kita tidak boleh memfasikkan para sahabat. Jauhilah perbuatan tersebut. Ada yang hari ini nak sampai mengkafirkan Sayyidina Muawiyah misalnya, na'udzubillah min zalik. Ataupun seperti orang Syiah yang mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha. Na'udzubillah min zalik. Perkara tersebut harus dijauhi. Dan perkara ini telah dibahas secara mendalam oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam beberapa kitabnya. Kalau ada yang masih confused dan memilih untuk memfasikkan
atau mengkafirkan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, ini dah dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Boleh rujuk di situ. Kalau menyumpah yang lain daripada sahabat, maka iaitu dosa kecil. Mengambil rasuah pada hukum. Mengambil rasuah pada hukum, ini apa? Mengambil rasuah. Contoh dia nak buat suatu ketetapan hukum, kita ambil rasuah dulu. Atau apa-apa yang seperti ada pada hari inilah. Yang mana seorang ada jawatan nak memberi projek, maka ambil rasuah. Okay, bagi projek ni jangan lupa bagi saya 3%, 5%. Misalan dia, ini rasuah. Dan perbuatan ini adalah diharamkan. Dosa besar. Ar-rashi wal murtashi. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Iaitu apa? Allah SWT melaknati orang yang memberi rasuah dan yang menerima rasuah. Yang ke-27 adalah diyasah. Diyasah itu bahasa Arab. Bahasa Melayu diyasah itu apa? Dayus. Jadi ada orang kata dayus ni apa? Mana ada? Tak jumpa pun dalam bahasa Arab dayus. Bahasa Arab dia diyasah. Diyasatun. Iaitu apa? Artinya tiada menegahkan lelaki yang helat asing daripada masuk pada tempat isterinya atau gundiknya atau mahramnya. Iaitu orang yang membiarkan isteri dia berbuat zina. Na'udzubillah min zalik. Ini namanya dayus. Dayus. Orang suami seperti ini adalah dayus dan ia termasuk dosa besar. Begitu juga sebaliknya. Dan seorang lelaki sepatutnya melindungi isteri dia, menjaga isterinya, menjaga keluarganya daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan atau perbuatan yang dosa. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Iaitu apa? Kalian semua jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian daripada api neraka. Yang ke-28 adalah qayyadah. Qayyadah artinya menghimpunkan antara golongan lelaki dan perempuan dengan perhimpunan yang diharamkan. Walaupun perempuan itu bukan ahlinya sekalipun. Jadi sengaja mengumpulkan terjadinya percampuran antara lelaki dan perempuan. Ini dipanggil qayyadah dan ia termasuk diharamkan oleh Allah SWT dan merupakan dosa besar. Okey, mungkin kita berhenti pada yang ke-28. InsyaAllah 29 kita mula pada minggu hadapan insyaAllah. Sekarang kita buka sesi Q&A Syafiq insyaAllah. Baik, insyaAllah doktor. Kita dapatkan soalan di talian WhatsApp konti kita 01129004 juga di Facebook Live IKIM FM. Ya, untuk waktu ini ada soalan doktor bertanya, apakah ada perbezaan dari sudut pelaksanaan taubat dari dosa kecil dan taubat dari dosa besar? Ya. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya. Apakah ada perbezaan? Ada perbezaan. Contoh dia, dosa kecil, kadang-kadang dia akan gugur dengan melakukan wudu. Mandi hadas besar misalnya dia boleh menggugurkan dosa-dosa kecil seperti yang sabit. Okey. Dan juga dosa kecil dengan meninggalkannya atau berbuat perkara yang baik misalnya akan menggugurkan dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa besar, susah sikit. Dosa besar ni namanya pun besar. Jadi dia kena dengan taubat nasuha. Taubat nasuha tu dengan betul-betul penyesalan yang sangat, taubat berazam untuk tidak berbuat lagi. Dah menyesal, berazam untuk tidak berbuat lagi. Dia betul-betul dah tak buat. Dan betul-betul meninggalkan dosa tersebut. Selain dari itu, dia dengan menolong taubatnya dengan solat sunat taubat yang kita bahas pada minggu lepas. Beristighfar, termasuknya membantu kepada menguatkan iman dia dan menjauhkan diri daripada dosa besar tadi. Dia ingkilak, betul-betul ingkilak. Cabut, ingkilak tu cabut. Benda penyesalan kena betul cabut daripada perbuatan
tersebut. Okey. Cabut dari akarnya, insyaAllah. Amin. Okey doktor, soalan berikutnya. Ada yang bertanya, apakah dengan rasa menyesal itu sudah termasuk dalam taubat atau masih belum dikira taubat sehinggalah dia baca istighfar, sebut istighfar atau solat sunat taubat, doktor? Kalau yang dimaksud adalah penyesalan yang sangat dan disertai tidak berbuat lagi. Itu baru dikatakan taubat nasuha. Itu taubat nasuha. Sama ada istighfar, solat taubat itu hanya tariqah untuk cara untuk menguatkan taubat kita dan muhasabah kita supaya kita tak terjerumus di dalam dosa itu lagi. Tapi taubat yang sebenar adalah penyesalan yang sangat. Jadi istilah dia, bahasa dia, kalau aku boleh pusingkan jam ni, aku nak patah balik daripada buat dosa besar ni. Aku tak nak buat, na'udzubillah min zalik. Penyesalan dia. Benar-benar menyesal. Dan berazam untuk tidak mengulang lagi dosa besar tersebut. Sama sekali. Itu adalah dosa besar sebenar. Okey. InsyaAllah, itu dia antara soalan yang kita dapat, doktor. Namun kita dah hampir sampai di hujung pertemuan, doktor. Sedikit kesimpulan dari doktor berkaitan dengan tajuk petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan pada tajuk petang hari ini, sekian tadi yang saya sebutkan adalah jenis-jenis dosa besar. Dan kalau kita renungkan apa yang telah diterangkan tadi, kita rasa banyak dosa besar tu dah jadi dosa yang biasa pada hari ini berlaku. Betul kan? Macam dah biasalah benda ni. Contoh dia gosip, keluar qadhaf. Jadi orang ni duk bergosip sebenarnya. Dia kata, ini bukan qadhaf, ni gosip. Gosip tapi tentang perbuatan tersebut, tentang perbuatan zina, maka itu jadi qadhaf. Qadhaf ni dosa besar. Tak boleh. Misalan dia. Jadi inilah kita kena muhasabah diri kita, bersihkan diri kita dari perbuatan dosa besar ini dan daripada benar-benar menyesali atas apa yang ada dan berusaha untuk menjauhi daripada perbuatan durjana ini, insyaAllah. Baik, kita akan sambung lagi doktor untuk tajuk ini. Sebenarnya kita ada lagi lebih kurang 20 lebih kot. Lagi tu. Banyak lagi tu. Banyak lagi tu. Syarat-syarat itu, jadi kita akan hayati sama-sama nanti untuk siaran yang akan datang. Ya, di akhirnya terima kasih banyak-banyak. Jazakallah ana kulli khair Dr. Aiman Al-Akiti. InsyaAllah doktor, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti kita dan kekal setia bersama kami hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Miri 104.0 FM. Kurma Hidayah dah makan. Cek pelitup muka, cek hand sanitizer, cek bekalan makanan, cek. Okey, sudah. Assalamualaikum. Maaflah. Macam ni lah rutin saya setiap pagi. Sambil siapkan sarapan untuk anak-anak, mulut ni tak berhenti mengingatkan macam-macam kat mereka sebelum mereka pergi sekolah. Jujur saya cakap, saya memang tak ada pembantu. Semua benda buat sendiri. Bila sediakan makanan untuk suami dan anak-anak, memang puas hati. Lagi-lagi dengan musim pandemik sekarang ni, saya setiap hari bekalkan makanan kepada mereka ke sekolah. Kita tahu perkembangan dan masalah mereka. Anak-anak dan suami akan lebih rapat dan lebih kasih sayang kerana kita akan saling membantu. Tapi letihlah sikit. Semua kena urus sendiri. Kalau saya ada kerja luar, lagilah tak boleh nak cerita letih tu macam mana. Saya ada bercerita dengan kawan-kawan yang situasi sama macam saya. Mereka cadangkan saya amalkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus. Saya pun terus cuba. Saya amalkan Serai Mas Kurma Hidayah Plus ni 2 sudu pagi dan malam sebelum makan. Alhamdulillah, bangun pagi rasa bertenaga, macam bateri penuh dan lebih bersemangat. Suami dan anak-anak pun perasan perubahan saya. Nak ke usrah dan kelas mengaji pun tak letih dah. Jika dibandingkan dengan sebelum ni, tak bertenaga dan cepat letih. Tapi sekarang, saya dibantu dengan Serai Mas Kurma Hidayah Plus yang mengandungi nutrisi tambahan semula jadi untuk kekal bertenaga sepanjang hari. Itulah rutin saya setiap hari. Sesiapa yang nak cuba Serai Mas Kurma Hidayah, hubungi 013-782-5282.
013-782-5282. Saya dah cuba serai mas kurma hidayah. Anda bila lagi? Dapatkan di farmasi atau di kedai jamu di seluruh Malaysia. Serai Mas diiktiraf oleh Super Health Brand. Hubungi 013-782-5282. Serai Mas, raja segala herba. Wow! Simpan dalam SSPN boleh dapat pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga RM8,000. Tak sia-sia saya rancang kewangan pendidikan anak-anak dengan SSPN. Memang berbaloi. Berpeluang juga menang hadiah cabutan Wow SSPN I Plus bernilai RM1 juta berupa Mercedes-Benz dan wang tunai. SSPN, pelan simpanan terbaik untuk ibu bapa dan anak-anak. Rebut peluang sebelum 31 Disember ini. Layari lovesspn.com untuk info. Tetakluk terma dan syarat. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Muslim Care Malaysia. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 24 Rabiul Akhir 1442 Hijrah bersamaan 10 Disember 2020. Kangar Alustar 7.06 malam. Pulau Pinang dan Ipoh 7.7 Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam 7.6 Seremban dan Bandar Melaka 7.5 Johor Bahru 7 malam. Kuantan 7.1 malam. Kuala Terengganu 6.56 petang. Kota Baru 6.59. Miri 6.16. Kuching 6.35. Lahad Datu 5.56. Tawau 6.1. Kota Kinabalu 6.5 petang. Pengumuman azan maghrib itu tadi dibawakan kepada anda oleh Muslim Care Malaysia. Adik, tidur ya? Pejam mata tu. Adik nak kira bintang-bintang kat langit tu. Cerah malam ni kan, Bu? InsyaAllah, tak hujan malam ni. Rumah mereka sekadar berbumbungkan atap zinc bocor yang menanti roboh, berlantaikan tanah dan kayu rebut, berdindingkan papan dan kanvas yang sekadarnya menjadi teratak seisi keluarga untuk berlindung sehari-hari. Muslim Care Malaysia Society ingin mengajak para pendengar radio IKIM bersama membantu merealisasikan impian mereka bagi memiliki sebuah rumah yang selesa dan selamat untuk membesar dan mendidik anak-anak dalam projek Home to Live. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank Muslim Care Malaysia 5644-9041-3882. Layari www.muslimcaremalaysia.my atau hubungi 011-500-500 35. Muslim Care Malaysia Society, bantuan kemanusiaan merendasi sempadan. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Berita dalam negeri ini dibawakan khas oleh Siti Khadijah. Dah hadiahkan telekung untuk yang tersayang? Telekung SK cantik, selesa dan berkualiti, pastinya selesa menunaikan ibadah bersama yang tersayang. Kunjungi butik SK atau layari sitikhadijah.com. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Assalamualaikum dan selamat petang bersama Mazlina Ismail. Malaysia hari ini mengumumkan pencalonannya ke Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHRC bagi penggal 2022-2024. Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Husin berkata UNHRC mencerminkan semangat kepelbagaian yang sentiasa disokong oleh Malaysia. Beliau berkata sebagai negara anggota, Malaysia akan bekerja rapat dengan semua pihak untuk membawa kemajuan membabitkan hak asasi manusia di dalam negara dan di seluruh dunia. Katanya Malaysia terus komited untuk akor dengan cadangan yang diterima ketika kajian berkala sejagat UPR ketiga pada November 2018 yang menyaksikan rundingan duit tahunan pemegang taruh membabitkan pelbagai agensi, pihak akademik dan masyarakat sivil diwujudkan. Kata beliau ketika pembukaan forum virtual Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2020 pagi tadi. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba diarahkan menjalani pengawasan dan pemerhatian di rumah atau HSO kerana ada kontak rapat dengan seorang petugas media yang positif COVID-19 sehingga 18 Disember ini. Datuk Seri Dr. Adham dalam satu hantaran ke Facebook hari ini berkata perintah itu dikeluarkan susulan penilaian risiko yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan KKM Putrajaya yang mendapati beliau adalah kontak rapat kepada seorang petugas media swasta. Beliau berkata petugas media terbabit yang hadir ke pejabatnya
sebenarnya Sabtu lalu. Datuk Seri Dr. Adam berkata tiada siapa terkecuali daripada mematuhi sebarang perintah dikeluarkan pihak berkuasa, apatah lagi yang membabitkan langkah pencegahan atau rawatan COVID-19. Katanya beliau berharap semua pihak dapat berperanan dalam menangani dan melawan COVID-19. Polis Johor percaya wujudnya rangkaian sindiket penyeludupan migran asing yang baru di negeri itu. Berikutan masih terdapat pembolosan di pintu sempadan terutama di kawasan Pantai Timur. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata pihaknya sedang melakukan pemantauan dan tangkapan susulan akan dibuat setelah